أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم افتح اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So sebelum kita mula bab baru kita check progress. Progress kita dah kenal kalam. Dalam kalam ni ada 3 bahagian. Kita tahu harf tu apa. Harf tu apa. Biasanya kita jumpa dengan harfun jar. Huruful jar. Huruf jamak harfun ni dia nakirah. Dia mufrad. Mufrad dia nakirah lah. Hurufun jar yang ada biasanya yang biasa diguna 8 min, ila, ala, fi, lagi di, lepas tu lam, lam possession, lam for apa semua. Jadi kita tahu harf. Lepas tu ada ma, man, min, huruful istifham. Kita ada huruf yang lain-lain macam fa, sa, apa semua tu. Kita belum discuss lagi. Okay, dan fi'il. So far mungkin kita kenal lah. Sebab dia berbeza dengan isim. Bila kita kenal isim, kalau dia bukan isim, kita boleh syak dia as a fi'il setakat ni lah. Okay. So isim ni memang kita dah kenal betul-betul. Dia ada banyak kategori lah isim. Isim isyarah. Dia ada isim dia ada dhamir kan. Lepas tu dalam isim ni kita dah betul-betul kenal dengan sebab kita tahu sama ada isim tu dia definite indefinite, nakirah ma'rifah ataupun dan dia mungkin dia mufrad singular, musanna. Musanna ni dua, bahasa Arab dia ada musanna dan jamak. Jam'un, jamak ni plural. Lepas tu semua isim dalam bahasa Arab dia akan ada sama ada dia muzakkar ataupun dia muannas. Lepas tu yang penting dalam belajar grammar dia sama ada state dia marfu', mansub, majrur. So majrur biasanya kita jumpa dia majrur. Dia mesti majrur lepas isim tu datang selepas harful jar. Lepas tu dia mesti majrur bila dia datang sebagai possessor, sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih kepada mana-mana isim yang sebelum dia. Mansub biasanya object of the sentence. Dia akan mansub object of the sentence. Dan marfu' ada default state. Okay. So anytime mana-mana isim dia marfu', dia is a default state. Kalau dia sendiri-sendiri macam ni, sendiri-sendiri semua ni, tu kita sebut dalam bentuk marfu'. Walaupun dia kita wakafkan, ni kita sebut marfu' aja. Kecuali fully dia marfu'un. Tak ada alif lam, maknanya dia akan ambil tanwin. Muzakkarun. Tak ada alif lam, maknanya dia akan ambil tanwin. Mufrad. Mufrad tak ada alif lam, mufradun. Dia nakirah by default. Tak ada alif lam, dia akan ambil tanwin. Okey. Nakiratun. Walaupun kita sebut nakirah, tapi kita tahu dia dalam state marfu'. Marfu' dan tak ada alif lam, dia akan ambil
tanwin. Okey. Ini nak refresh pasal isim isim inilah dia punya apa, dia punya empat attributes yang dia mesti bawa, dia mesti ada pada isim. Ambil mana-mana isim, even perkataan isim sendiri pun dia macam ni kita buat, kita tulis dia macam ni. Kita sebut dia dengan wakaf ism, sebab ni disukunkan huruf terakhir, tapi dia dalam keadaan default dia marfu' dan dia nakirah ismun, dia akan ambil tanwin. Okey. So yang bawah ni kita tengok apa di rangkaian pada ismul isyarah. Ni lam ni hanya tempat duduk kepada hamzah saja. So dia tak ada function dia itu saja. Jadi ismul isyarah, alif lam qamariyah, ismul isyarah. Ini dalam bentuk mudhaf ilaih. Sebab apa kita boleh kenal dia? Isim ni, perkataan ismu dia dalam bentuk nakirah, tapi dia tak ada tanwin. Dia dalam bentuk nakirah, dia tak ada tanwin. Lepas tu perkataan selepas dia tu ma'rifah, biasanya dengan alif lam, jadi ismul isyarati. Walaupun kita sebut ismul isyarah, al-isyarah ni dia dalam bentuk majrur sebab dia mudhaf ilaih, Jadi ismu dalam bentuk nakirah tapi dia tak ambil alif lam, dia tak ambil tanwin. So dia mudhaf ilaih. Macam sini juga al-huruful syamsiyah. Ada beza, dua-dua ada alif lam. Al-huruful syamsiyah tu, nampak? So dalam bentuk macam ni dia bentuk adjektif. So asy-syamsiyah ni adjektif kepada al-huruf. So dia kena match all the four yang sini, all the four dia kena match. Dia kena match apa alif lam, definite, dia kena match singular, mudzakkar. Ini okey, kalau ini muannas sebab dia ambil ta marbutah. Jadi al-huruf dalam bentuk jamak, okey, dia punya adjektif kan dalam bentuk muannas, sebab dia ghairul aqil. Dia tak follow sepenuhnya. Ghairul aqil. Ini konsep yang yang selanjutnya dalam description of adjective ni, al-huruful asyamsiyah, al-huruful qamariyah. Okey. Jadi alif lam yang kita letak tu dinama alif lam al-ta'rif. Alif lam al-ta'rif. Alif lam at-ta'rif. Alif lam al-lam at-ta'rif. Al-lam at-ta'rif tu yang alif lam yang ditulis tu dia punya spesifik nama dia lam al-ta'rif. At-ta'rif, alif lam syamsiyah. Okey. Alif lam lah, alif dengan lam. Okey. So alif lam tu kita panggil dia alif lam ta'rif. Alif lam yang mendefinitkan noun. Alif lam lah. Alif dengan lam. Itu al-lamu at-ta'rifu. So at-ta'rifu ni adjektif kepada lam tu. Jadi lam tu nama lam ta'rif. Lam ta'rif. Okey. Tu alif lam tu untuk menjadikan dia ma'rifah. Kita guna alif lam. Okey. Ini cuma istilah grammar supaya kita biasa. Kalau kuliah-kuliah lain mengaji kat tempat lain pun standard dia inilah standard bahasa grammar dia. Dhamirun munfasilun. Okey, hari ni kita nak masuk ke dhamirun munfasilun. Ini munfasilun ni dalam bentuk adjektif sebab dia ambil form yang sama dengan dia punya isim yang sebelum dia. So dhamir maknanya ganti nama, munfasil maknanya detach
pronoun. So domir dalam English kita kata dia pronoun. Pronouns pronoun. So this is ganti nama pronouns. So pronoun dalam kategori isim. So dia akan ambil semua rule untuk isim pada dia. Okay. Bila kita guna pronoun, semua rule isim ada pada dia. Meaning all the rule of isim yang tadi yang kita tengok ni, all these four, dia kena adalah dia ada all these four. Okay. Yep. Okay, all these four dia kena adalah domir. Okay. So kita tengok kat huwa. Okay. Walaupun dia bukan baris dhammah, huwa baris dhammah, dia dalam bentuk marfu'. Walaupun dia bukan baris dhammah, so dia ni. So dan pronouns dia always ma'rifah. Pronoun dia memang always ma'rifah. Dia memang dia always ma'rifah. Okay, so yang pronoun always ma'rifah. So huwa ni untuk singular. Untuk singular, so dia memang ma'rifah, memang definite, ma'rifah. So dia untuk muzakkar, so masculine. Untuk muzakkar, untuk masculine, dan dia memang dalam bentuk marfu' dengan dhammah. Dia dalam bentuk marfu'. Semua domir ni, domir munfasil, dia always ma'rifah dan marfu'. Dia tak boleh ambil form lain. Ini form yang default pada dia. Ma'rifah dengan marfu'. Semua pronoun. Okay, faham sikit lagi. Okay, semua domir, these two dia akan semua pronoun dia akan ma'rifah, dia akan marfu'. Okay, yang lain-lain tu bergantung dalam ayat lah. Penggunaan dia. Sama kalau untuk singular, dia mufrad untuk singular. Kalau nak describe orang ramai-ramai, kita pakai dhamir yang jamak. Okay, so muzakkar muannas pun sama. Okay, yang these two ma'rifah dengan marfu' dia mesti dalam bentuk ni untuk pronouns. Okay, so individually ada kalau kita susun ikut dia punya rule, dia ada 14 lah. So ada 2 yang sama, so ada 12. Ada 12. Okay, so dia pronoun, dia isim, so dia kalau dia start ayat tu, dia akan start ayat tu dipanggil jumlah ismiyah, al-jumlatul ismiyah. Okay, so macam contoh ni, huwa alal maktabi, ini refer kepada benda yang ghairul aqil, so dia translate as it. It is on the table. So huwa alal maktabi, maknanya benda yang diganti namakan tu adalah muzakkar singular. Dan huwa ni memang dalam bentuk mufrad singular. Huwa ni memang pronoun, so dia ma'rifah dan dia marfu'. Bila ma'rifah dan marfu' saja boleh jadi mubtada'. So yang huwa ni adalah mubtada' pada ayat ni. Khabar dia alal maktabi. Dapat structure ayat. Okay. So malam ni kita mula bab baru. Dia
biasanya bab baru dia mula dengan conversation, dialog. So ini ad-darsu al-ashir. Ashir 10, ke-10, ke-10. Ini cardinal number, ordinal number. Kalau cardinal number 10, number 10, ordinal number ke-10 ataupun tenth, T-E-N-T-H, tenth, the tenth lesson ataupun lesson 10. Ad-darsu, lesson al-ashir, 10th. Pelajaran ad-darsu ke-10, al-ashir. Ad-darsu al-ashir. So al-ashir dia ambil bentuk adjektif. Dia mesti sama match, ada alif lam, Okey, ini marfu', singular. Okey. Dan lagi satu muzakkar. So lesson 10. Ini nombor 10. Ini nombor Arabik. Ada macam alif tu, lepas tu titik. 10. Okey. Cuba boleh baca. Cuba baca. Okey. Man anta. Bil jami'ati. Okey, bila ada alif mat ni kita panjangkan sikit ya. Bila alif bila ada alif mat ni, mana-manalah bila kita jumpa, ini ana biasanya tak panjang dalam Al-Quran biasanya dia letak bulat kat situ ana. Okey, ana qalibun. Okey. Ba dengan alif lam. So ini alif hamzatul wasal, so dia tak sebut. So bil, terus bil jami'ati, alif lam qamariyah, bil jami'ati. Faham makna dia? Cuba translate. Okay. Right. Okay, so Hamid pun yang Hamid pun bertanya lagi. Yang bertanya ni Hamid, Hamidun. Okay. Okay. Yang alif hamzah ni, hamzatul qata' ni, yang ni harfu istifham, alat untuk pertanyaan alif dia seketul ya. Yang ni kita dah cover dulu awal-awal dulu. Anta. Okey. Translate ke bahasa Malaysia dia panggil adakah, ataupun apakah, adakah. So ini so anta kamu, ataupun you. Ini kena letak, kalau English kena letak verb to be dia, are, you are, sebab nakirah, talibun. Jadi dun is the adjective, adjective nak kepada talibun. So bila ini ayat yang lengkap, bila datang nak jadikan dia soalan, cuma letak alif dia. Hamzatul qata' depan ni. Jadilah itu soalan. Dapat cikgu tak? Sebab dulu apa nama masa kita belajar ni you belum masuk lagi. So ni kita ulang sikit untuk refresh orang lain. Anta. Okay. Anta kita tengok Ini statement. Kalau tak ada tu dia jadi anta. Anta kamu, you. Okey, anta talibun. Okey. Setakat ni dah jadi ayat lengkap. So English akan letak is dekat sini. And then you dia akan letak verb to be dia untuk lengkapkan ayat grammatically. So ni ada tanwin, so dia nakirah, so ada a student.
Okay, so English kata you are verb to be ni masuk sini. So yang ni jadi are. Okay. So you are a student. Okay, you are a student. So yang ni mubtada khabar. Okay, relationship antara mubtada khabar dia cuma perlukan dua perkataan saja. Minimum dua perkataan jadi ayat. Untuk jadikan ayat. Jumlah ismiyah. Dia dimula dengan isim. Isim apa? Dhamir. Isim ni adalah dhamir. Isim ni dhamir. Dia mula dengan anta. Dhamir. So ni dhamir. So talibun dalam ayat ni dia bawa mari dia punya na'tun ataupun adjektif dia. So nak dia, adjektif dia kena follow exactly. Kalau ni sini nakirah, dia pun kena nakirah. Jadi dun. So yang ni singular. Talibun seorang. Seorang pelajar. Jadi dia pun jadi pun guna yang singular. So talibun is a muzakkar. Muzakkar seorang lelaki. So jadi dun pun pakai yang muzakkar. Okey, katalah talibun ni jadi taliba ba. Okey. Tanwin ni letak patah kat situ and then datang ta marbuta. Okey. And then nakirah talibatun. Ini kena jadi ada jadi datun. Okey. Ini untuk match. Untuk agree. Dua-dua ni nak dengan man'ud ni dia kena relationship untuk adjektif dia kena macam ni. Talibatun jadi datun. Okay. Anta boleh guna untuk dua-dua. Muzakkar, muannas. Lelaki dengan perempuan ataupun feminin, masculine. Boleh pakai dua-dua. Anta. So, dia dhamir. Ya? Okay. Oh, sorry. Confuse dengan ana pula. Okay. So, yang ni pun kena tukar jadi anti. Walaupun bentuk dia sama sebab tak ada baris. Okay. Sebab tu Arab dia prefer tak ada baris. So, yang ini dia tak payah ubah. Anta talibun jadidun. Jadi, anti talibatun jadidatun. Anti. Okay. Sorry tadi. Confuse dengan ana. Ana memang boleh guna untuk apa ni. So, ana, anta. Okay. Faham tu Okay. Selesai part ni. Cuma nak ulang balik. Bila datang alif harfu istifham letak kat ni, ini dah jadi soalan. Senang dia jadikan soalan, letakkan ni. So, English dia akan terbalikkan. So, dia ambil ini dulu. Are you a new student? Are you a new student? Arab tambah alif je. Anta talibun jadidun. Kalau untuk kita address muannas, perempuan, tu kita anti talibatun jadidatun. Okey, dapat konsep dia ni? Okey. Now Muhammad pula jawab. Okay, so Muhammad jawab na'am. So bila soalan yang gunakan alif hamzatul wasal yang alif a tu, alif a ni. Bila soalan yang ni jawapan dia cuma dua je. Sama ada alif ini, sorry. Ini okey. Na'am atau la. So dia boleh jawab na'am je, then settle lah. Tapi dia bagi lagi statement dia lepas tu. Ana, saya, okay. So this ana memang boleh guna untuk muzakkar muannas. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Okay. So bab ni kita cover benda baru iaitu ana anta. Dhamir kita tambah pengetahuan
kita punya item untuk domain kita ana, anta. Okey. Lepas tu Hamid, Hamid tanya lagi. Okey, min aina anta. Okey. Kalau ada aina biasanya yang tu dia letak baris senang so kita tak akan baca man man aina. Siapa, dari mana, dan so min aina. Min aina, dari mana kamu. Where are you from? Kalau English ada from. Min aina anta, where are you from? So Muhammad jawab, ana minal Hindi. Okey, yang ni penerangan sikit. Bila ada min, ana minal Hindi tak sama dia punya ni. Ana minal Hindi. Okey, ana minal Hindi. Bila ada min dia akhir dengan sukun Bila datang alif lam, tak kira lah alif lam apa. Yang this case alif lam untuk Hindi, Hindi minal Hindi. Kalau tak ada min, dia Hindu. Al-Hindu maknanya India. India, Arab panggil Al-Hindu. Bila datang min, dia kena, ni harfu jar, so dia dapat majrur, baris bawah. So, bila pertemuan dua sukun macam ni, alif ni tak kira, dia cuma ada kat situ bila kita nak sebut dengan tak ada min je. So, baru alif tu ada function. Kalau tidak, dia hilang macam tu je. So, pertemuan dua sukun macam ni, kita panggil ittiqa sukun, pertemuan dua sukun macam ni. Untuk min, dia akan ambil baris atas. Kena baca minal Hindi. Kalau tidak, kita sebut min al-Hindi. Min al-Hindi, difficult lah. Payah nak sebut. Jadi, bila ada pertemuan dua sukun macam ni, nun dalam mim, dia ambil baris fathah. Minal Hindi. Kalau man, dia ambil baris kasrah. Just tutup. Take note yang tu. Okay, so Hamid jawab. Muhammad dah jawab. Hamid pun tanya lagi. Okay. Ma ismuka. Okay. Ini memang barulah. Ini dia panggil dhamir muttasil. Ka. Untuk anta. Ka untuk anta. Kita dah jumpa ni. Okay. Cara nak baca lagi satu. Ma. Lepas tu ada hamzatul wasal. Bila hamzatul wasal ni sebelum dia ada huruf, ada sebutan sebelum dia, jadi dia pun hilang. Jadi mas muka. Kalau Arab, kalau kita nak generalize, tak nak beza ka dengan ki ke, kalau ki untuk perempuan, kita tanya masmuk memang untuk dua-dua orang. Sama ada lelaki perempuan, kita tak payah nak risau pasal ka ataupun ki. Kita panggil orang Arab biasa tanya masmuk saja. Masmuk. Masmuk maknanya apa nama kamu. Dia guna ma, dia tak guna man. Kalau kita guna siapa nama kamu atau ke apa nama kamu. Tapi yang ni specifically ismun ni, dia benda, dia bukan akil. So dia cuma sebut ma masmuk. Ma masmuk. Dia guna ma, dia tak guna man. Okay, so untuk bakunya ma is muka. Jadi mas muka. Lagi advance masmuk. Masmuk. So ka, kenapa dia guna ka? Okay, ka ni sebab dia tanya kepada muzakkar. So dia guna ka. Kalau dia tanya perempuan, dia akan pakai masmuki. So masmuka. Suka ni dipanggil dhamir dhamir muttasil. Dia akan attach dengan
dengan isim. So yang ini dalam bentuk mudhaf ilaih. Ismu mudhaf, ka untuk anta dalam bentuk dhamir muttasil. So yang ni dia pakai ka. Okay. So yang ni yang kita nak review balik lama dulu dah untuk hafal uh, apa nama dhamir ni dhamir. Okay, dhamir dia panggil ya. Okay. Dhamir dhamir munfasil detach yang ini dia punya sifat dia always ma'rifah. Mabni ni maknanya dia punya apa harakah dia, dhammah, kasrah, fathah ni dia tak bertukar. Dia memang fix. Itu makna mabni. Mabni. Mabni ala fathah. Maknanya dia memang fix dengan fathah. Wa, uma, mabni ala sukun. Alif ni memang sukun dia. Okay, home, mabni ala sukun. Home ni dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah. Ada pengecualian bila dijumpa dengan alif lam. Dengan alif lam. Home. Sebab pertemuan dua sukun, dia akan ambil baris dhammah. So home. So dia mabni. Dia fix. Kia. Okay. Mabni ala fathah. Huma hunna. Okay. So dia fix. Dia mabni. Dan dia macam mula-mula introduce dulu, dia selalu always marfu'. Dia always marfu'. So dhamir munfasil, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang ni kena hafal. Ana, nahnu. Yang ini dia always ma'rifah. Okay, make sense lah sebab dia ganti nama. So dia always ma'rifah. And then dia always marfu'. Dia always marfu'. Kalau isim yang biasa dia akan marfu' dengan baris dhammah. Okay, yang ini dia mabni. Dia mabni, dia punya baris dia tak berubah. Kecuali sukun saja. Bila mana dia berjumpa dengan alif lam. Sukun yang lain. Sukun yang selepas ni, pertemuan dua sukun ni ditukar. Okay, jadi huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antun, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang ni kita ajar hafal dalam this sequence. Kita ajar hafal dalam this sequence sebab yang ni akan memudahkan kita bila kita masuk dalam fi'il. Dalam fi'il. Okay, so partner dia. Okay, sebab yang ini always marfu'. Always marfu'. Macam tadi. Always marfu'. Tapi bila dia jadi mudhaf ilaih, kan, dia tak boleh marfu'. Mudhaf ilaih macam ni, ismuka, ismu anta, tak boleh pakai lah kan. Jadi ismuka ini dalam bentuk majrur. Majrur lah, sebab dia mudhaf ilaih. So itu sebab kena ada, sebab dia always marfu', kena ada form yang lain untuk pronoun, dia panggil dhamir muttasil, attach. Dia attach selepas isim sebelum dia. Okay, yang dalam bentuk majrur ataupun mansub. Okay, by the way, English translate majrur as genitive, mansub as accusative. So payah nak make sense, so kita just sebut majrur untuk baris untuk yang biasanya baris kasrah, dan mansub mansub yang biasanya kita guna mansub bila dia objek dalam ayat. Okey, so majrur dengan mansub untuk dhamir muttasil. Dia memang always ma'rifah sebab dia pronoun automatically. So dia kata can be attached to a noun, dia akan attach pada noun. Verb pun sama. Dan partikel. Nanti kita tengok tu satu-satu. Semua ni sama form dia. Kecuali ya saja yang kompleks sikit. Ya ni dia akan tukar sikit. Dia panggil ya al-mutakallim.
Ya'ul mutakallim. Mudhaf ilaih. Al-mutakallimi. Mudhaf ilaih. Ya'ul mutakallim. Ya ni dia panggil. Okay. Nanti kita tengok lebih jelas bila ada contoh-contoh. Kita bawa contoh-contoh mari. Okay. Ini contohnya. Okay. Dalam sebagai mudhaf ilaih. Dhamir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Macam mana tadi? Ismuka. Ismuka untuk anta. Dia jadi mudhaf ilaih. Okay. So yang ni kena biasanya kita drill. Apa mudhaf ilaih dhamir mutasil as mudhaf ilaih. Okey, ambil satu isim sebab dia boleh attach dengan isim, fi'il dengan harf. So ambil satu isim kitabun. Untuk huwa jadi kitabuhu. Dapat? Okey, untuk huma maknanya dua orang lelaki. Kitabuhuma. Okey. Untuk hum, kitabuhum. Okey. Yang ini semua ni untuk muzakkar. Muzakkar. Third person masculine. Huwa, huma, hum. Third person masculine. Okay, next group untuk third person adalah muannas. Feminine. So feminine. Ya, huma, hunna. Dia punya dhamir muttasil. Okay, ada related. Ha dengan ha. Ha, huma. Huma ni sama. Actually huma ni sama. Dan untuk latihan kita asingkan dia. Huma ni dengan huma ni memang sama. Exactly the same. Exactly the same. Kalau ada seorang lelaki, seorang perempuan, dua-dua, jadi kita guna huma. Okay? Dia tak ada differentiation. Ada dua orang lelaki pun huma, ada dua orang perempuan pun huma. Jadi untuk exercise, okay, kita pecahkan. Okay, hunna, bila semua dalam grup tu perempuan, kita guna hunna. Okey, kalau ada 100 orang perempuan kat situ, lepas tu ada seorang dia lelaki kat situ, jadi 101 kita tak pakai lagi hunna. Sebab ada lelaki sesak dalam tu, kita pakai hum, mereka, untuk general. So basically dalam Al-Quran bila kata sebut hum, maknanya untuk lelaki dan untuk perempuan. Sekali. Hum bila dalam Al-Quran ataupun bahasa Arab generally, kalau ada hum, maknanya untuk general lelaki dan perempuan. Tapi bila dia nak specifically untuk perempuan sahaja, tak termasuk lelaki, dia akan pakai hunna. Hunna. Okay? Ini hunna. So, form dia untuk hum dengan hunna ni, dhamir mutasil dengan dhamir munfasil, mutasil dia bentuk dia sama. Ni bentuk dia sama. Huma pun bentuk dia sama. Okey, hum bentuk dia sama. Tak berubah. Yang berubah cuma huwa, dia pakai hu saja, dia pakai ha ni saja. Dia ada tambahan alif untuk mutasil dia. Ini third person. Okey, drill third person. Kalau ada kitab tu datang dia huwa sebagai mudhaf ilaih, maknanya mudhaf ilaih mesti majrur. So huwa dia memang always marfu', dia tak boleh attach macam ni jadi mudhaf ilaih. Jadi yang datang ni datang bentuk dhamir muttasil pakai ha, jadi kitabuhu. Okey, faham ni? Dapat ni? Dapat ini kena faham lah. Okey, kita tengok, kita analyse sikit. Asal perkataan kitab dalam bentuk default, default dia mesti tak ada alif lam, dia ada nakirah. Dia bentuk nakirah, dia ada tanwin. Okey, kita nak cakap kitab ni kitab dia. His book. So kita tak boleh kata huwa punya book, tak boleh Okey. So mudhaf ilaih, dia bentukkan mudhaf ilaih.
Tak boleh pakai huwa. Sebab huwa ni oleh marfu'. Dia oleh marfu'. Sebab nak jadi mudhaf ilaih dia kena majrur. So ambil ha dia saja. Ambil ha dia saja. Jadi ha dia saja dalam bentuk macam ni. Okey. Mudhaf ilaih tak boleh mudhaf dia tak boleh ada tanwin. Dulu kita dah belajar dah. Okey. Tanwin dia tak boleh ada, alif lam pun dia tak boleh ada. Jadi kitabu. Okey. So kitabuhu. Hu dia punya default Kitabuhu. Okey. Kitabuhu. Okey, ini advance tambah sikit Kita nak kata fi. Fi kitab. Bila ada fi, yang ni kena jadi majrur. So yang ni kena ambil baris bawah. Bila yang ni baris bawah, nak kata fi kitabihu, orang Arab tak suka ni. Kan? Lepas i, lepas tu ada u. Jadi dia senang mudahkan bercakap fi kitabihi. Dapat? Dapat Sebab tu bila doa untuk orang yang meninggal, kita kata Allahumma fil lahu untuk lelaki, warhamhu wa'afihi. Wa'afihi. Hu tu jadi hi. Okey? Sebab orang Arab tak suka cakap hu, iu. Iu dia tak mau. Dia tak mau, susah sebut. Jadi wa'afi wa'fu anhu. Anhu boleh. Kalau fihu dia tak mau. Jadi dia fihi. Jadi kitabuhu untuk dia. Okey, yang lain-lain tu senanglah bila dah faham. Mudhaf ilaih. Okey, huma dia pakai huma, bentuk yang sama. Kitabuhuma. Kitabuhuma. Untuk dua orang. Kitabuhum. Okey. Ini pun sama, hum. Ini pun sama untuk hum. Nanti saya tunjuk ni. Okey, kita ada kitab. Default dia nakirah. Lepas tu kita nak kata buku mereka. Jadi ambil home lah. Oh, home sama tak berubah. Kitabuhum. Jadi sebab ni mudhaf tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin So kitabuhum. Jadi Arab akan sambung ni. Kitabuhum. Kitabuhum. Nak kata fi, tahu fi, ini harfu jar, yang ni akan jadi majrur. Majrur tak boleh dengan baris kasrah. So fi hum tak boleh juga sebab dengan ha ni. Okey, dia pantang. So dia tukar jadi fi kitabihim. Okey, sama bila ha macam mana pun okey. Bila datang sebelum dia ada baris bawah ataupun sebutan dengan ya mat i dia akan tukar. U dia akan tukar jadi hi. Itu dia punya reason dia bukan sebab grammatical tapi sebab fonetik sebab untuk mudah sebut. Okey, faham yang tu Kita cover sekali So, here okey. Okey, yang tadi tukar baris daripada atas ke bawah tu untuk hia tak terlibat Untuk ha ni tak terlibat. Sebab dia bukan dhammah. Tapi untuk hunna ya. Kitabuhunna fi kitabihinna. Okey. Okay, so ini third person Third person dia. Okey, Arab pecahkan lagi. Kalau English pecahkan kepada he dengan she. Kalau Melayu dia saja. Tak tahu lelaki ke perempuan. Okey, dia English pecahkan lagi kepada he ataupun she. And then Arab pecah kepada nam wa huma hum, ya huma hunna. Actually 5 lah. Sebab 2 ni sama je. Huma ni sama je. So 5 lah. Arab pecahkan kepada 5. Untuk third person. Okey. Cikgu Ta ulang balik apa yang saya cakap lah. Okey. Maknanya faham lah tu. Okey.
Alright, so huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kenapa kita ulang sebab kita nak drill, nak drill, so kita ulang dia. Okay, sebab tak ada redundant sangat. Tak ada, walaupun redundant tapi dia efektif. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Third person. Okay, so ambil perkataan, mana-mana perkataan. Contoh ni kitab. So kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Okay, untuk muzakkar, untuk muannas, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Okay, okay. Ini ada alif mat, so panjangkan sikit. Kitabuha, kitabuhuma, jangan sebut kitabuhuma. Kitabuhuma, kitabuhunna. Okay, yang ni ada apa? Dengung Dengung ni kena panjang 2 harakat kalau dalam tajwid. Kitabuhunna, kitabuhunna. Kalau kita nak wakaf, kitabuhun, hun 2 harakat. Itu dalam tajwid lah. Jadi kitabuhunna, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Okay? Alright, ini untuk third person. Yang tadi kita jumpa second person. Anta, antuma, antum. Dalam tadi kita jumpa ni second person. So anta. So kita tengok untuk second person. Second person dia macam mana? Okay. Okay. Second person anta, antuma, antum. Okay. Bahagian munfasil ni munfasil ni memang kena hafal lah. Ikut turutan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sama juga case yang untuk berdua ni. Antuma ni dengan antuma ni dua-dua sama je. So kita so kita ulang balik. So untuk exercise, untuk drill dan kita hafal pun ikut turutan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okay. So dia punya dhamir muttasil ka kumakum, ki kumakunna. Okey, kalau nak hafal yang mutasil pun boleh juga macam ni. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, ya mutakallim, na. Ya mutakallim, na. Ya ni sebab dia baris dia pun disukun, tak boleh nak sebut. Nak sebut i, tak ada apa ni? Active particle dia. Jadi dia sebut ya mutakallim, na untuk nahnu. So yang kita fokus sekarang ni untuk second person, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey? Yang ana, nahnu tu senang je lah. Ana, nahnu. Untuk first person, ana, nahnu. Ada 2 je. Okey. Okey. So, bila dia jadi mudhaf ilaih, anta jadi mudhaf ilaih, kena pakai dhamir muttasil ka, kuma, kum. Untuk muzakkar. Untuk muannas, bentuk dia semua sama. Cuma baris, ki, kuma. Cuma untuk ni, perempuan dia always special lah. Always treated special dalam bahasa Arab. Untuk perempuan. So, kalau perempuan ramai pun jadi lain. Hunna. Kalau second person perempuan jadi lain pun jadi lain. Hunna. Antunna. Okey, kalau tengok pattern dia, pattern dalam bahasa Arab, tak susah. Untuk munfasil, pakai ha. Third person. Third person pakai ha. Yang bertukarnya yang the next letter tu. Wa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Pakai ha. Untuk second person, pakai ni. Munfasil pakai an. An. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Alif, nun, ta. Okey, yang berubah bila masuk kepada muannas, dia berubah, ditambah sikit ya. Antunna. Tadi hunna. Maknanya take more effort nak sebut bila sampai untuk muannas. Muannas ni memang kita memang kena take more effort lah untuk handle dia. Even in real life pun antunna. Okay, more effort untuk dengung, untuk panjangkan dengung tu. Kunna, dengan dengung lagi, dengan syaddah lagi, kunna, more effort. So antunna, kunna. Okay. So generally semua lah bila masuk dalam bab
muannas dalam bahasa Arab memang take more effort to learn, more effort to sebut, more effort lah everything. Untuk untuk sebut, untuk faham, untuk understand, untuk belajar apa semua, memang untuk bila sampai untuk feminine memang more effort. Yang take more effort. Apa question? Special memang. Memang Allah jadikan muannas ni, feminine ni, muannas, an-nisa ni special. Okay. So dalam bahasa Arab sendiri pun is treated differently, treated specially. So you have more effort. Nak sebut pun kena bagi more effort lah. Hunna dengan dengung, dengan syaddah. So hunna. Okay. So yang ni second person. Second person, ka kumakum, untuk muzakkar, untuk muannas ki kumakunna. Ki kumakunna. Okey, yang ni boleh masuklah ni, tak ada masalah. So first person, orang yang bercakap, mutakallim, ana, nahnu, itu je. Okey. So bila kita ambil satu isim dan ambil dhamir muttasil, kita kena pakai dhamir muttasil sebab dhamir munfasil dia always marfu'. Jadi selain untuk jadikan dia majrur ataupun mansub, kena pakai dhamir muttasil form. So baru dia boleh attach sebagai mudhaf ilaih ke, sebagai object of the sentence ke, baru dia boleh letak. Kita boleh letak dia sebagai sebagai form yang bukan majrur. So kitab, jadi kita buka, kita bukuma, kita bukum. Untuk muannas, kita buki, kita bukuma, kita bukum. Okey, untuk ana special sikit, kita bi. Okey. Bila jumpa ana, bila kita masuk dalam part ana ni, apa jadi? Kitab. Kitab. By default dia nakirah, kitabun, dengan marfu'. So datang ya. Okay, ya is very strong. Untuk jadi mudhaf ilaih dia kena tak ada alif lam, tak ada tanwin. So kitabu. Datang ya ni sukun. Bila ya ni sukun, nak sebut kita bui tak boleh lah kan. Kalau ihu pun Arab tak suka sebut, apa lagi bui. So yang ni tak boleh jadi. So ya huruf dia memang very strong. So dia akan pull down domah ni, waris atasnya dia ke bawah. So dia match dengan dia punya fonetik. Jadi kita bi. Okay, untuk nahnu tak ada masalah, kita guna na dia saja, kita guna, tak ada perubahan. Yang berubah bila masuk kepada singular mutakallim, first person singular. Ni I ataupun saya, aku, saya. Okay. So yang ini saja yang specialnya. Kita bi. So untuk nahnu dia ambil na. So tak ada masalah kat situ. Jadi kita guna. Okey. Kita guna. Ini dalam bentuk mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih untuk kita. Mana tadi? Okey. Alright. Kalau nak ambil daripada kita ambil kitab, so kita bawa semua sekali. Kita buhu, kita buhuma, kita buhum. Okey. Kita buhuma, kita buha untuk muannas. Kita buhuma, kita buhunna, muannas jamak. Second person, kita buka, kita bukuma untuk dua orang, kita bukum. Antum ni you all Biasanya translate you all lah, kamu semua.
antum. Ini general lah untuk lelaki perempuan. Kalau semua tu perempuan, kita kata antunna. So kita bukunna. So kita buki second person feminine. Kita buki, kita bukuma. Kalau dua orang. Yang ni tak kisah lelaki ke perempuan. Kita bukuma dan kita bukunna. Bila semua tu perempuan, tak ada semua exclusively untuk perempuan, kita bukunna. And then kita bi untuk ana dan kita buna untuk nahnu pakai na saja. Okey, dah dapat tu. Dapat Okey, so boleh bawa isim yang lain. So isim ni isim muannas, sayyarah. Dia ada syaddah dekat ya. Di sayyarah. Sayyaratu sayyaratuhu, sayyaratuhuma, sayyaratuhum. Kereta mereka. Sayyarah ni kereta. Okay, and then masuk kepada muannas. Okay. Okay. Okay, continue second person. Okay. Okay. Okay, sayyarah jadi sayyaratu. Sayyarotun jadi sayyarotu. Kita buang tanwin. Ta marbutah tu diganti dengan ta biasa. Ini dia explain dekat sini. Pertukaran macam ni, ta marbutah, ta yang bulat, yang simple tu, ta marbutah. Okay. Asal dia ta marbutah. So diganti dengan ta yang biasa, dengan lepas tu attach. Okay. Alright. Faham Yang tu okey. So yang tu normal biasa, tak payah explain banyak. Kita pun dah faham. Okey. So second person ka kumakum. Sayyaratuka, sayyaratukuma, sayyaratukum. Ini tak ada perubahan apa baris ke apa. Okey. And then untuk ana biasa kita cuma bawa ya je datang. So ya will put will put down baris baris dhammah tu jadi kasrah. Saya roti, saya rotun, saya rotuna. Saya rotu. Ini untuk ni. So yang ni memang kena drill untuk bagi memang kena drill untuk bagi apa fasih. Memang kena drill. Kita ambil mana-mana isim. So yang ini ni yang kena hafalnya huwa humahum. Tak, yang kena hafalnya huwa humahum. Hafal yang itu je. Okey? Optionalnya hafal hu humahum ha humahunna yang muttasil. Optional. Tapi yang wajib hafalnya wa humahum ya humahunna ni memang kena hafal ikut turutan tu. So that bila kita ambil satu perkataan, okey, kita ambil satu perkataan apa nama mana okey. Okey, kita ambil perkataan lain lah yang kita dah belajar lah. Qalamun. Okey. So, startlah dengan huwa. Huma. Okey. Ini, lepas tu hiya. Okey, huma tetap pakai sama. Benda ni sama je. Okey. Ini hunna. Okey. Lepas tu ini third person. Ini third person. Okay, second person. Hafal juga. Tapi kita kena tahu juga. Third person, second person.
Anta, antuma, antum Anta, antuma, antum, antum. Okay. Lepas tu ni ada antum. Anti, anti, antuma. Antuma ni sama je. Antuma, antuma, antunna. Antunna. Okay. Okay, ni. Ni second person. First person mudah je lah. First person ana nahnu je. Ana nahnu. Ana nahnu. Ini first person. So, ambil qalamun. Jadi, qalamuhu. Qalamuhuma. Qalamuhum. Pen mereka. Ini pen milik mereka. Qalamuhum. Untuk mu'annas. Qalamuha. Qalamuhunna. Okay. And then second person. Jangan ubah apa-apa. Tak ada perubahan. Qalamu. Qalamu. Jangan ubah. Lepas tu untuk ya, untuk ana memang special sikit lah Qala. Okay. Qala muna. Faham Dapat ni? Okay. So, untuk half. Untuk half. Half. Ni yang ni kita biasa sangat lah. Kita kata assalamu. Assalamu. Okay. Assalamu. Okay. So, assalamu. Dia ada alif lam. Ada alif lam. Bila ada alif lam yang ini ada syaddah. Assalamu. Kan? So, yang ni mubtada. Subject of the sentence. Mubtada. Subject. Dia subject. Subject. Mubtada dia subject. Okay. Ala. Alaikum. So yang ini is the khabar. Khabar. So what about salam? What about salam? Salam is upon you. Kalau English kata upon you. Kita kata ke atas kamu. Ke atas kamu. Alaikum. Semua ini untuk jamak. Untuk dalam tahiyat kita kata assalamualaika. Kita baca actually repeat balik apa yang Allah, apa firman masa Nabi jumpa dia. Allah kata assalamualaika ya ayuhan nabi. Itu kita jarang gunalah assalamualaika, kita guna assalam. Kalau kita nak guna, kita spesifik pada that single person. Kita single out the person. Assalamualaika ya abati. Assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya ummi. Maknanya kita single out that person. Kalau untuk general, biasanya kita pakai assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. So yang ni mubtada khabar. Bila kita sebut assalamualaikum, next time kita tahu ini ayat yang lengkap. Dia ada subjek, dia ada predikat. Predikat dia alaikum, ke atas kamu. What about salam? Assalamu is the subject of the sentence. Assalamualaikum. Alright. So, so jawapan dia, ini kena bagi tahu sebab orang yang belajar Arab jangan buat silap Jangan kata mu'alaikumsalam. Ramai orang kata mu'alaikumsalam. Dia sebab alaikum, wa'alaikum. Kita repeat balik. Kita repeat balik khabar tadi. Khabar tu tadi kita bagi kat dia balik.
Waalaikum. Jangan kata mu'alaikum. Ramai orang sebut mu'alaikum. Jangan sebut mu'alaikumsalam. Mu'alaikum. Apa makna pun tak tahu. Jadi, ini ni kita tambah wa ya. Waalaikum. Okey. Eh? Waalaikum salam. Salamu. Salam. Waalaikumsalam kita wakaf. Okeylah. Kita wakaf. Ini pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Jadi, ditukar baris. Waalaikumsalam. Kalau nak wakaf boleh waalaikum assalam. Waalaikum assalam. Kalau nak wakaf, sambung waalaikumsalam. Jadi kita tukar je lah struktur ayat tu. Orang bagi kita salam, kita bagi kita salam ke atas kita, salam ke atas kamu. Kita jawab balik waalaikum, bukan mualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu tambahlah. Sebab culture Arab, bila seorang bagi kita salam, kita kena bagi benda yang sama baik ataupun lebih baik. Itu yang sebab bila orang tambah Assalamualaikum warahmatullahi, maknanya kita punya lebih baik lagi lah daripada dia. Kalau dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke atas kamu dan rahmat, ke atas kamu, kita kena match lah ataupun kita tambah lagi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey? Faham ni So ada alaikum ala. So ala kita boleh drill dengan ala, dengan harf Harf dia kita pakai ala. So next. Tadi kita dengan as-sayyarah, sekarang dengan ala. Okay, ala ni harf. Okey. So ala campur dengan huwa untuk dia. Jadi pakai hu, jadi alai. Sebab ada ya kat sini, jadi dia pakai alaihi. Ni ha, campur dengan ha, jadi alaihi. Okay. So and then you continue lah. Alaihuma, alaihim, alaihim. So alaiha tak berubah sebab ha tu. Sebab ha tu beri fathah. Alaiha. Ni alaiha. Alaiha. Okay, ini tak berubah. Dia baris atas. Alaiha. Alaihim berubah sebab dia ada baris bawah, baris dhammah. So alaiha. Okay. So alaika, alaiki untuk ni, ki, alaikum untuk jamak. Okay. Alaikunna untuk perempuan saja. Assalamualaikunna, itu kita bagi salam untuk grup perempuan saja. Okey. Untuk ya mutakallim, ya untuk ana. Okey, ya untuk ana, ya mutakallim. Sebab datang ya lagi satu. Dia alai campur dengan ya lagi satu, maknanya dua ya. Dua ya biasanya Arab akan syaddahkan dia. Alayya. 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 Okey, untuk nahnu tak susah. Tambah na je. Alaina. Okey, untuk nahnu okey. Untuk ana, alayya. Alayya. So bila ada syadah ini ulang balik. Alai, dia ada ya yang asal tambah ya yang mutakallim. Okey. Yang first ada sukun Okey. So yang ni ada baris. Dia sebenarnya sukun juga ni. Dua-dua sukun. Jadi satu kena ambil baris. Dia ambil baris atas. Lepas tu pertemuan dua huruf yang sama. Yang pertama sukun. Arab akan syaddahkan dia. Arab akan syaddahkan dia. Bagi dia syaddah. Jadi alayya. Faham Alayya. Okay. So boleh drill sendiri pilih mana-mana
pilih mana-mana harf atau mana-mana isim untuk for this ismul majrur, isim majrur, dhamir muttasil, isim majrur. Okey. Ini dia buat dengan harf dia an dengan ila. Okey, kalau hu, huwa, hu, anhu. Anhuma, anhum. Itu yang sebelah sini kena hafal ni. Kita semua sebut an. Okey, ambil anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna. Anka, ni angka. Ini apa nama tajwid bila masuk dalam ni dia panggil ikhfa. Ikhfa dengan kaf ni an, dia tak sebut anka, angka, tapi kalau dalam conversation biasa kita sebut anka je lah. Kalau tidak dia kena dengung ni, angka. So anka, ankuma, ankum, anki, ankuma, ankunna. Anni, tambah ya je betul. Anna. Okey, bila na, an, nun yang mati tadi bertemu dengan nun yang na tadi, dia kena dia akan pakai satu nun je dan nun tu disyadahkan. Jadi anna. Faham? Anna. Kena ada dengung. Okey, dia panggil, dia idghamkan nun tu. Dua nun tu dia diidghamkan. So anna. Okey, kalau ambil ila untuk huwa, untuk huwa ilaihi, huma, ilaihima, ilaihim. Dia bertukar baris sebab ada ya. Ya, ilaihi. Dia tak sebut ilaihu, susah ilaihu. Jadi ilaihi, senang sebut. Ilaihima, ilaihim. Dia cuma efek dengan ya dengan ha saja. Dengan baris dhammah. Kalau ilaiha, dia tak efek. Ilaiha, tetap ha ni maintain baris fathah dia. Tak, bukan. Ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Okey? Maklin tu sebab wakaf dengan sukun. Tu maklin. Lin tu maksudnya lembut. Dia tak macam maklin. So, ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Lepas tu, ilaika. Okey, yang ni kalau kita nak wakaf, ilaik, tu jadi maklin lah. Tapi ini dalam conversation, ilaik. Tak payah nak lin. So, kecuali dalam bacaan tajwid Al-Quran saja kita maklin kan. Ilaik, dia kena kurang-kurang 2 harakat. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Okay, ini ya tak. Okay. Ilaiki, ilaikuma, ilaikunna. Okay. Okay, bila masuk ke ya mutakallim, nampak dia explain ya ada sukun, tambah ya ada sukun ni. Ya yang tu mula-mula dia ambil baris bawah sebab bertemuan dua huruf yang sama, yang pertama tu sukun, jadi dia syaddahkan. Dia buang satu huruf tu, dia ganti dengan syaddah, jadi ilayya. Okay, ilaina, kepada kami, kepada kami. Ilayya, kepadaku, kepada saya, to me, ilaikunna, to them, all of them, apa? Muannas, ilaiki, to you, muannas, ilaika, to you, apa muzakkar, ilaikum, could be general. Okay, faham ni? Okay, so yang ni kena drill kena drill bagi as soon as kita ambil harf ataupun isim ataupun apa nama fi'il, sebab kita belum masuk fi'il lagi, ada isim dengan harf. So harf ada 8 tu, ambil dan latih. Okay, ambil dan latih. Okay, then dalam apa Eric note ni, note slide ni pun dia bagi banyak juga daripada huwa kepada hu dengan bi, dia ada perubahan bihi. Explanation semua ada dalam ni. Okay, bila sampai ya mutakallim cuma letak li, dia berubah. Okay, lam dia special. Lam kalau dengan isim biasa dia pakai li, pakai baris bawah li.
Lil muallim maknanya milik muallim. Lil talibi. Lil talibi milik milik student. Lil talibi. Okey, kalau dia pakai dengan dhamir muttasil, lam akan pakai baris fathah. Dia tak panggil lihu. Kalau tidak jadi lihi, susah nak sebut. Jadi lahu. Nampak? Lahu, lahuma, lahum. Lahum. Okey. Tak, yang ni boleh refer balik. Senang aja. Weekend nanti kan, buka balik tengok ni memang settle. So ini nak ending dah ni. Bagi la ni, bagi la ni, so dia settle. Lahu, lahuma, lahum. Ini biasakan ada dalam kepala lah bila hafal yang part munfasil ni. Huwa huma hum ni. Laha lahuma lahunna. Ini memang kena drill setiap masa dalam kepala sampailah cair. Laka lakuma lakum. Laki lakuma lakunna. Li. Li milik saya. Li milik saya. Lana bagi kami atau bagi milik kami. Li bagiku. Boleh pakai li untuk for. For me, li. For us, lana. Okay, cuma li je dia tukar baris. Yang lain, lam ni dia special lah. Sebab tu lam kita ending dengan ni. Supaya boleh ingat sepanjang weekend ni. Dengan harfu jar li. Li untuk isim biasa dia pakai baris bawah. Apa cikgu tak? Banyak contoh. Okay, slow-slow. Nanti kita akan pergi ke Al-Quran. Akhir-akhirnya kita akan pergi ke Al-Quran, kita analyse. Okay. Doa apa semua nanti kita analyse. Part ni kena bagi faham dulu. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil dia asal daripada dhamir munfasil. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Okay, dan tukar kepada muttasil. Sebab munfasil, huwa huma hum, dia always marfu'. Dia tak boleh pakai sebagai mudhaf ilaih. Sebab mudhaf ilaih mesti majrur. Jadi dia kena tukar form. Huwa tukar jadi hu, huma tetap sama huma, tapi dia dalam bentuk majrur ataupun mansub. So bila jumpa li, cuma li tu yang bertukar baris. Kalau jumpa yang tadi macam kita jumpa fi kitabuhu, fi kitabihi, yang tu domer tu yang bertukar baris. Bila jumpa la, domer maintain baris, tapi harf tu, la, li tu akan tukar baris jadi la. Jadi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li untuk yang mutakallim, lana, for us, untuk kami ataupun milik kami, lana, okay, untuk harfu jar, lam, okay. So bila dah sampai dekat ni, baru kita boleh tutup kelas. Kita tutup dengan tasbih istighfarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.